Kes bakar kereta mufti polis, seorang suspek yang ditahan mengaku diupah RM500. Pemandu dan penumpang SUV terbabit nahas di Lebuhraya Plus pagi tadi diburu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zahri Zafar Abdul Aziz. Seorang lelaki cedera di tangan kirinya akibat letupan mercun di Sik Kedah petang semalam. Pengarah Kesihatan Negeri Kedah, Datuk Dr. Nurhizan Ismail memaklumkan mangsa kini sedang dirawat di Hospital Sultan Abdul Halim, Sungai Petani. Mangsa diselamatkan orang awam ketika dalam keadaan bersendirian mengerang kesakitan di tepi jalan. Sebelum kejadian, mangsa dipercayai memegang 4 biji mercun bola di tangan kiri sambil menghisap rokok. Tanpa sengaja, sumbu mercun berkenaan ternyala dan menyebabkan letupan. Jari manis dan kelingking mangsa luka teruk sehingga menampakkan bahagian tulang. Kesan terbakar turut dikesan di dada mangsa. Kes berkenaan adalah yang pertama dilaporkan di Kedah bagi musim perayaan ini. Kes liwat dan cabur pelajar sebuah pusat tahfiz di Simpang 4 Polis April lalu. Warden asrama yang ditahan bagi membantu siasatan kes berkenaan disambung reman seminggu lagi sehingga 24 Mei ini. Ketua Polis Kanga, Superintendent Wari Q berkata, lanjutan reman itu berkuat kuasa semalam bagi melengkapkan proses siasatan polis. Beliau juga tidak menolak mangsa yang terlibat dalam kes liwat melebihi 5 orang. Katanya setakat ini hanya 5 mangsa telah tampil membuat laporan polis. Perbuatan suspek terbongkar selepas seorang daripada mangsa mengadu kepada guru tahfiz mereka sebelum membuat laporan polis pada 24 April lalu. Suspek dipercayai meliwat 2 pelajar berusia 9 dan 15 tahun selain mencabul 3 pelajar lain berusia antara 9 ke 12 tahun. Baik, ini pula perkembangan mengenai kes bakar kereta rasmi Mufti Polis Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin. Hari ini Ketua Polis Perlis Datuk Nur Musyar Muhammad mengesahkan seorang penganggur lelaki berusia 36 tahun ditahan selepas dipercayai terbabit dalam kes berkenaan. Suspek ditahan di rumahnya di Kampung Jelempuk, Arau kira-kira 2.45 pagi Sabtu. Datuk Nur Musyar dalam satu kenyataannya berkata, hasil siasatan awal, suspek mengaku diupah RM500 oleh seorang individu untuk melakukan khianat itu. Perbuatan itu dilakukan bersama seorang lagi rakannya yang masih bebas yang dikenali sebagai Mi Tomoy. Polis juga telah mengenal pasti identiti 3 daripada 5 suspek yang masih bebas. Katanya, polis telah mendapatkan perintah reman terhadap suspek pertama selama 4 hari bermula semalam. Datuk Nur Musyar berkata, suspek memberitahu polis beberapa hari sebelum kejadian dia dibawa oleh Mi Tomoy berjumpa 3 lagi individu yang berniat untuk melakukan sesuatu terhadap mufti. Seorang daripada individu terbabit menawarkan upah lumayan untuk menyimbah asid ke muka Datuk Dr. Muhammad Asri tetapi tidak dipersetujui. Mereka kemudian setuju untuk membakar kenderaan mufti dengan upah RM5,000. Pada hari kejadian di rumah mufti, Mi Tomoy menyimbah minyak petrol ke kereta dan suspek menyalakan api selain mengetuk cermin belakang kereta menggunakan tukul. Selang beberapa hari, suspek berjumpa dengan seorang individu di Kangar dan meminta bayaran yang dijanjikan bagaimanapun dia hanya diberi RM500. Jenazah selebriti Instagram Adam Didam atau nama sebenarnya Muhammad Adam Muhammad Ismail 29 tahun yang meninggal dunia awal pagi tadi. Selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Lemal di Pasir Mas, Kelantan pada jam 11.05 pagi. Allahyarham disahkan menghidap jangkitan kuman pada paru-paru selepas demam panas kira-kira sebulan yang lalu sebelum menghembuskan nafas terakhir di sisi keluarga. Jenazah Allahyarham Muhammad Adam sebelum itu disembahyangkan di Masjid Telipot di Kota Baru jam 10.05 pagi. Menurut bapanya Muhammad Ismail Muhammad Yusof, Allahyarham sebelum ini diminta pihak keluarga untuk berehat di rumah serta mengurangkan aktiviti penggambaran apabila sering berulang-alik ke hospital. Allahyarham juga mesra dengan panggilan Mamaji dalam kalangan keluarganya adalah anak bongsu daripada 5 adik-beradik. Kalau kira ni dah 2-3 bulan dah sakitnya. Tapi on off lah. Okey, lepas tu taklah kritikal sangat tapi
ada kalanya dia okey balik, lepas tu sakit dia jangkitan kuman paru-paru. Tapi keluarga pun, sebab bila akhir-akhir ni kebelakangan ni nampak macam dia letih sikit apa semua. So dari segi terkejut tu, yelah kita reda lah. Terkejut jugalah sebab dia pun di usia muda lagi apa semua. Tapi sebab keluarga pun dah duduk take care dia, jaga dia apa semua dah banyak bulan sangat dah. Allahyarham popular menerusi Instagram kerana selalu berkongsi menu masakan bersama keluarga anak saudaranya. Terutama Fatimah Omar Muklis menerusi Instagram The Family UK di Birmingham, United Kingdom. Selain semakin dikenali dalam dunia masakan tanah air selepas muncul dalam program masakan. Buat julung kalinya, program Jom Bayar Zakat Fitrah khas untuk orang pekak diadakan dengan menyediakan penterjemah lafaz akad. Inisiatif itu diambil Pertubuhan Sign On bagi meraihkan golongan berkenaan selain meningkatkan penghayatan mereka dalam menunaikan kewajipan berzakat. Pengasas Sign On, Muhammad Amri Rusli berkata, idea menganjurkan program itu tercetus setelah melihat golongan senasib dengannya hanya membaca lafaz akad di dalam hati atau sekadar menunjuk pada teks akad yang disediakan. Menerusi program ini, orang pekak melafaz akad menggunakan bahasa isyarat dengan bantuan penterjemah sekaligus membantu memudahkan orang pekak lebih memahami lafaz berkenaan. Sebelum ni orang pekak membayar zakat, contohnya saya hanya perlu membaca sahaja, baca di dalam hati. So lepas baca tu kita salam dah, itu saja. Dia macam tu. Jadi penghayatan tu tak ada. Betul lah. Kita tak ada penghayatan dekat situ. Kita cuma just lafaz membaca saja apa yang kita buat saja. Dengan adanya penterjemah yang kita seperti ada dalam program ni akan memudahkan lagi lah untuk orang pekak untuk membayar zakat. Program sehari ini mendapat kerjasama Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya, kelas kemahiran komunikasi tanpa suara dan kelab komuniti Prihatin Putrajaya. Menurut penterjemah yang juga tenaga pengajar Bahasa Isyarat Institut Latihan Islam Malaysia, ILIM, Muhammad Zaid Hamdan, program seumpama ini perlu diperluaskan ke seluruh negara dalam mengurangkan jurang komunikasi antara orang normal dan golongan istimewa. Alhamdulillah. Banyak sambutan. Kita pun dapat daripada pekak pun ada yang membayar zakat. Kita pun seronok. Dia pun respons seronok membayar zakat. Tak pernah dia alami pengalaman macam ni lah. Dia berisyarat bagaimana dia lafaz niat bahasa isyarat untuk bayar zakat. Memang dia seronok lah. Bagi mengembangkan usaha murni itu, Muhammad Zaid turut membuat permohonan kepada Majlis Agama Negeri untuk menjadi amil pengutip zakat tahun hadapan. Selain pembayaran zakat fitrah secara konvensional atas talian dan melalui aplikasi pembayaran zakat, Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin atau dikenali Masjid Besi juga menyediakan kaunter pembayaran zakat fitrah drive-thru. Imam Masjid Muhammad Hisharulil Mat Hussein berkata, sepanjang pengutip zakat di kaunter berkenaan, pengalaman menyentuh hati beliau adalah menerima bayaran zakat daripada individu cacat penglihatan. Tadi datang di kaunter dan dia jumpa turun, isteri dia bawa minta saya, dia kata dia nak bayar fitrah. Jadi dia memang tak nampak, tak boleh baca akad tu, jadi saya baca dululah. Saya baca, dia ikut. Dia ikut contohnya inilah wang bagi menggantikan beras, dia pun ikut inilah wang bagi menggantikan beras sebanyak berapa ringgit pada tahun ini, kena dia ikut semua sampai ni. Lepas tu dah siap, dia angguk kepala. Maknanya dia setujulah, serahkanlah, dan saya pun angkat tangan baca doa macam tu je lah. Tapi orang macam ni, tengok kalau orang macam ni pun sanggup bayar fitrah, apatah lagi kita orang yang nama mata dia nampak pasal dia sempurna kan, tak ada bayar fitrah, malu kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kembali bersuah. Susulan kemalangan membabitkan SUV di Lebuh Raya Utara Selatan arah selatan dekat Susu Keluar Plaza Tol Bukit Merah, Perak hari ini.
Polis menubuhkan pasukan khas bagi mengesan pemandu dan penumpang warga Myanmar yang melarikan diri selepas kemalangan itu. Siasatan awal mendapati semua penumpang termasuk pemandu kenderaan itu tidak mempunyai dokumen pengenalan diri. Kita dapati juga motor jeep tersebut mempunyai kesalahan saman sebanyak 13 saman pandu laju, 2 saman halangan lalu lintas dan 1 saman tak pakai tali pinggang keredar. Siasatan mendapati semua mangsa dipercayai dibawa masuk ke negara ini oleh satu sindiket di utara tanah air. Mereka terdiri daripada 16 orang termasuk pemandu dan penumpang berada dalam keadaan berhimpit dalam kenderaan terbabit. Semakan nombor pendaftaran SUV itu mendapati pemiliknya adalah seorang lelaki berusia 57 tahun berasal dari Kampar. Dalam kejadian kira-kira jam 8.10 pagi tadi, 3 orang maut selepas SUV dinaiki terbabas dipercayai merempuh penghadang jalan. 4 mangsa yang cedera telah ditahan untuk siasatan. 7 mangsa yang parah sedang menerima rawatan di Hospital Taiping. Rakyat Malaysia perlu sentiasa mengingati keamanan dan kedamaian yang dinikmati selama ini. Ini kerana dengan suasana sedemikian, rakyat dapat menyambut perayaan masing-masing termasuk sambutan Hari Wesak tahun ini dalam suasana aman dan tenteram. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menerusi laman Facebook rasminya. Sambil mengucapkan Selamat Hari Wesak, Tun Dr. Mahathir berkata, rakyat Malaysia beruntung kerana walaupun berada dalam kepelbagaian, namun mereka sentiasa hidup dalam keadaan aman dan damai. Peluang untuk berbuka puasa bersama keluarga di bulan Ramadan sudah pastinya memberi makna yang cukup mendalam bagi penghuni penjara. Di Johor umpamanya, seramai 50 penghuni penjara Kluang antara yang bernasib baik terpilih untuk bersama keluarga mereka. Menerusi program Ramadan terakhir Jejak Tirai Besi, Anjuran Islamic Aid Malaysia IAM, butirannya bersama Raja Nurul Anatasha Raja Zaman. Program ini turut mendapat kerjasama daripada Etika Takaful dan Jabatan Penjara Malaysia. Ia membabitkan penghuni penjara serta keluarga mereka yang kurang berkemampuan. Selain diberi masa yang cukup berharga untuk diluang bersama dan melepas rindu, sumbangan berbentuk pek makanan dan wang tunai turut disalurkan kepada keluarga penghuni penjara ini yang terpaksa menyambut Hari Raya Aidilfitri tanpa suami, anak atau ahli keluarga tersayang. Ternyata walau dalam keadaan apa sekalipun, perhatian keluarga pasti mampu menginsafkan serta memberi semangat baru kepada penghuni penjara. Saya rindu mak saya. Sebab mak saya... Mak saya teruja sangat nak jumpa saya. Mak saya teruja. Berkali-kali pun kalau saya watan dia akan tanya kakak bila. Cuma doa je lah, makcik minta dengan Allah. Tiap malam makcik buat doa tahajud, apa semua. Sentiasa doakan dia yang baik. Doakan dia yang baik, kuat semayang, jangan tinggal mengaji. Lepas tu ingat Allah, berzikir selalu kan. Itulah doa dia. Bila dia jadi anak yang baik, kemungkinan dia mendoakan makcik supaya makcik elok tempat makcik di sana, dia pun elok juga. Mula-mula mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa-dosa dia. Makcik pun ampunkan setiap malam, makcik ampunkan dia. Makcik bangun tengah malam berdoa untuk dia. Makcik tak berdaya, makcik ibu tunggal. Saya harap dia di sini dapat menjalankan keadaan dengan baik, balik jadi orang yang berguna. Yang sudah-sudahlah, lupakan, buang yang keruh, ambil yang jernih. Saya harap pada anak saya macam itulah. Saya tak ada, saya ni pun bukan tak lama lagi entah bila ketika saya akan pergi kan. Saya berharap pada anak saya bina hidup baru. Itu je. Itu permintaan saya selagi saya hidup kan. Esok, ikuti laporan luahan hati penghuni penjara ini pula. Ada yang terpaksa menerima hakikat Ramadan tahun ini mungkin yang terakhir buat mereka. Quran boleh kita faham kisah apa Allah cipta kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Az-Zariyat,
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku bukan cipta kamu untuk main-main, bercuma, aksiden. Aku cipta kamu, tugas kamu menghamba diri kepada Allah, taat setia kepada Allah. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha lahuwar razzaqu dzul quwwatil matin. Aku bukan nak makanan kamu, aku bukan nak duit kamu. Aku yang memberi makanan, aku yang memberi rezeki. Itulah bila faham, kita dapat hidayah, kita sentiasa taat setia kepada Allah. Laporan antarabangsa, Kedutaan Besar Malaysia di Indonesia mengadakan majlis berbuka puasa bersama anak-anak yatim di Jakarta. Program tahunan ini adalah anjuran pihak kedutaan dengan kerjasama Malaysia Chambers Jakarta, MCJ, dan dihadiri sekitar 200 orang termasuk pelajar Malaysia. Majlis disempurnakan oleh kuasa usaha sementara Kedutaan Besar Malaysia di Indonesia, Jamshari Syahran, turut diraikan kira-kira 20 orang anak yatim dari Yayasan Anak Yatim dari daerah Karat. Sumbangan duit raya turut diagihkan kepada anak-anak yatim yang berusia antara 7 hingga 15 tahun. Selesai berbuka puasa, majlis diteruskan dengan solat tarawih berjemaah. Rakyat India di Bangla Barat keluar mengundi hari ini dalam fasa terakhir pilihan raya terbesar yang bakal menentukan sama ada Perdana Menteri Narendra Modi kembali memimpin untuk penggal kedua. Kira-kira 900 juta pengundi berdaftar keluar mengundi dalam pilihan raya 7 fasa dengan kiraan undi bermula Khamis depan. Kawalan keselamatan diperketatkan di Kolkata dan kawasan sekitar ketika orang ramai keluar mengundi hari ini. Menurut Ketua Pegawai Elektorat dan di Kolkata, kira-kira 57,000 anggota polis dikerah ke lokasi. Ia bakal ditambah dengan lebih 400 ahli keselamatan jika berlaku sebarang kekacauan. Pilihan raya selama 39 hari itu bermula dengan beberapa kekecauan yang memaksa Suruhanjaya Pilihan Raya India menggantung kempen sehari lebih awal. Lebih 100 juta rakyat India layak mengundi pada fasa akhir untuk memilih wakil 59 kerusi di 8 negeri. Minggu ini dalam segmen Sukan Bersama Mike, kami mendekati pemain golf kebangsaan Sharifuddin Arifin. Ada sesuatu yang ingin dikongsikan Sharifuddin yang lebih dikenali sebagai Dino. Saksikan. Apa yang buat Dino terjebak dengan sukan golf ni? Kalau zaman-zaman kecil kita main dengan kawan pun bola sepak kan. Betul. Mana ada orang main, budak-budak kecil main golf. So Dino si apa yang buat Dino terjebak main golf ni? Tu mula-mula memang tak ada lah sangat kan, sebab just main golf macam nak seronok saja. Macam biasalah budak-budak kan. Biasanya orang cakap apa, permainan golf ni memang macam orang-orang kaya je. Normal, macam orang normal. Tak ada riak sangat pasal orang kaya apa semua, tak ada lah kan. Okey, kalau kita tengok sepanjang kejohanan golf, kita hanya tumpukan pada skor dengan player dia saja kan. Kali ini kita nak tengok apa yang ada dalam beg golf, khususnya beg golf Dino sendiri. Ini stick saja. Okey. Yang ni untuk wedgesnya ni. Wedges saja dah 4 wedges dah 4. Untuk bawah 130, 120 untuk yang jenis yang long par 4, short par 4 pun ada guna. Kalau yang ni lagi pun satu lah. Ni kebanyakan long par 3 lah saya guna. Bawah dalam 210 macam tu lah. Oh. Favorite Ini ya. Ni sekarang saya punya favorite. Apa yang favorite itu? Benda dia? Dia macam driving air ni. Okay. Dia macam short par 4 ke long par 5. Ni untuk bola praktis lah. Patutnya ada banyak lagi. Ni mata skor saya tu tak kemas lagi. Okey. Maka ada dua tau. Ada dua. Itu tengok keadaan green tu lah. Macam ni. Wow. Tepi ni. Glove extra saya ni untuk yang warm up punya tu lah. Warm up apa?
Ni, alamak dah kantoi lah. Apa tu? Ni makanan-makanan. Tak apa. Memang diorang biasa bawa kan? Ya ni lah, selalu makan. Ni jaket saya ni. Jaket baju hujan. Dengan ni dia punya view tu lah. Punya view sini. Itu yang pelik. Macam mana korang boleh tepat tau? Sebab apa korang bukan mendata. Dia tu macam tu. Banyak lah. Dia punya selok-belok dia lah. Cakap tentang pro saya, boleh tak cerita daripada pengalaman amatur Dino sendiri sebelum jadi pro tu? Sebelum saya jadi pro tu, saya pun bukan jenis orang kaya pun, anak orang kaya kan. Just have fun je lah, dapat main matches sekali-sekala. Tu ayah pun suruh saya pergi main tournament test pro tu. Time kalau main amateur tu banyak persaingan. Lepas tu dah start main tournament pro tu, banyak juga lah struggle. Nak make cut pun susah apa semua. Lepas tu dah bapa saya pun keep pushing, keep motivate kan. Okey. Saingan Liga Super terus rancak dengan Kedah kembali meminta Selangor untuk menduduki tangga ketiga Liga. Kemenangan 2-1 ke atas Melaka membolehkan skuad Lang Merah mengumpul 22 mata berkelebihan jaringan berbanding Selangor yang diikat PKNP FC satu sama semalam. Terengganu FC dan Felda United pula terus kempunan untuk mengutip 3 mata selepas kedua-dua pasukan terpaksa berpuas hati meraih 1 mata menerusi keputusan seri satu sama semalam. Aksi di Stadium Dora Aman Kedah, kemenangan tuan rumah bagaimanapun tidak hadir dengan mudah apabila dipaksa bangkit daripada ketinggalan sebelum menumpaskan Melaka United 2-1. Disaksikan lebih 5,000 penyokong, anak buah Aidil Sahdin Sahat bagaimanapun dikejutkan dengan jaringan pelawat pada minit ke-31 menerusi Luka Milinovic. Tersentak dengan gol itu, Kedah mula memperkemaskan permainan dengan melancarkan beberapa serangan balas. Bermula babak kedua, Kedah berjaya menyamakan kedudukan hasil tandukan kapten pasukan Badro Batiah pada minit ke-60. 10 minit berselang, tuan rumah menjaringkan gol kedua. Kali ini menerusi gol sendiri Sukwon yang tertampan masuk hantaran Muhammad Farhan Roslan. Dengan kemenangan itu, Kedah berjaya meminta Selangor untuk menghuni tangga ketiga Liga Super mengumpul 22 mata dipisahkan dengan kelebihan jaringan. Berita TV9 berakhir di sini. Sebelum berpisah, saksikan visual sekitar waktu berbuka puasa dan aktiviti penduduk di Bandar Cape Town, Afrika Selatan. Saya Mazhar Rizal Abdul Aziz. Assalamualaikum dan selamat malam.